kita tak boleh lukis macam ni. Kita tak boleh lukis macam ni. Gitu. Macam tu. Nak lukis simbol, lukislah betul-betul. Ish, ish, ish. Okey, bagaimana nak lukis simbol sel kering? Jom kita tengok. Okey, sebelum kita melukis sel kering dalam bentuk simbol, pertama sekali kamu hendaklah memastikan dahulu berapa sel kering, berapa bilangan sel kering yang terdapat di dalam litar yang kamu ingin lukis tersebut. Okey, kalau ada satu sahaja sel kering, cara dia senang saja. Lukiskan satu garisan panjang dan satu garisan pendek secara bersebelahan. Dan jangan lupa lukiskan simbol wayar penyambung. So ini adalah simbol untuk sel kering. Satu sel kering. Tetapi pastikan satu panjang, satu pendek. Sebab kalau kamu buat begini, cuba kamu lihat di sini. Apa beza antara dua ni? Kalau kamu lihat di sini, alright. Sama panjang. Sebenarnya garisan panjang dan pendek ini dia mewakili terminal positif dan negatif. Di setiap kita punya sel kering tu dia ada terminal positif dan terminal negatif. Jadi yang positif dia panjang, macam ni. Terminal negatif dia pendek. Maknanya kalau kamu lukis macam ni dia sama panjang, so cara lukisan kamu salah. Okey, bagaimana pula kalau di dalam litar tersebut ada dua sel kering? Maknanya kamu perlu melukis dua garisan panjang dan dua garisan pendek. Syaratnya mesti berselang-seli. Panjang pendek, panjang pendek. Jangan lupa simbol wayar penyambung. Okey, so di sini apa maksud dia di sini Panjang pendek satu sel kering, dua sel kering. Panjang dan pendek mesti bersebelahan. Tetapi kalau kamu lukis begini, sebab cikgu banyak kali juga jumpa kesilapan yang sebegini. Apabila kita lukis macam ni, maksudnya panjang pendek, pendek panjang tidak berselang-seli. Lukisan kita tidak akan diterima. Begitu juga kalau kita lukis gini. Pendek, panjang, panjang, pendek pun tidak akan diterima. Jadi pastikan kita melukis dengan cara yang betul. Bagaimana kalau 3 sel kering pula? Serupa je macam tadi. 3 sel kering maksudnya 3 garisan panjang dan 3 garisan pendek. Wayar penyambung. So ini bermaksud 1 sel kering, 2 sel kering, 3 sel kering. Jadi inilah cara dia. Yang ni jangan, yang ni jangan. So ikut yang ni 1 sel kering, yang ni 2 sel kering. Ini kalau kita melukis 3 sel kering. Simbol wayar penyambung. Okey, biasanya litar kita akan lihat kalau dia sambung dengan wayar penyambung tu dia memang akan bukan straight, bukan lurus kan, wayar dia akan berpusing-pusing macam tu. Tetapi dalam melukis rajah litar yang menggunakan simbol, kita tak boleh lukis macam ni. Kita tak boleh lukis macam ni gitu. Macam tu. Okey, alright. Biasanya kita akan lukis dalam bentuk lurus, garis lurus ataupun dalam bentuk segi 4 tepat seperti ini. Ini simbol untuk sel kering. Ingat panjang dan pendek mewakili terminal positif dan negatif. Lepas tu wayar penyambung tu ingat kita tak lukis macam ni wayar penyambung kita mesti lukis straight. Jadi murid digalakkan untuk menggunakan
pembaris. Okey, untuk cikgu letak je lah macam ni. Kalau tengok tu memang tak sama kan. Sebab tu kita kena guna pembaris. Baik, Okey, so 4 segi macam ni. Dan sekiranya dalam rajah itu atau dalam litar itu hanya mengandungi satu sel kering, satu mentol. So lukis macam ni, satu mentol. Okey. Jika kita ingin melukis litar selari, kita tambahkan pula di bawah ni. Okey, so yang lurus ini adalah wayar penyambung. Yang bulat adalah mentol. So ini adalah untuk litar selari. Okey. Kalau satu tingkat saja litar bersih. Simbol mentol. Nak lukis mentol pun sama juga. Pastikan dahulu ada berapa bilangan mentol di dalam litar yang ingin kita lukis. Dan bagaimana nak melukis simbol mentol ialah kita buat bulatan. Okey, di sini wayar penyambung. Kemudian buat X di sini. So kalau dalam litar tersebut dia ada satu saja mentol, so kita lukiskan begini satu. Kalau ada dua, kita tambahkan lagi satu di sini. Sekiranya mentol itu disambung secara bersiri. Okey. Selain itu, selain daripada X, kita juga boleh gunakan simbol ini. Okey, buat bulatan. Okey, wayar penyambung. Di dalam kita buat M simpul. Okey, M simpul macam ni. Alright. So, kalau kita tengok di sini, ini apabila mentol ada dua di dalam satu litar yang bersambung secara bersiri. Manakala yang ni, satu lagi simbol untuk mentol yang boleh kita gunakan. Simbol Swiss terbuka dan Swiss tertutup. Nak lukis Swiss pula pun sama juga. Lihat, perhatikan. Adakah itu Swiss terbuka atau Swiss tertutup? Jadi sekiranya litar itu mengandungi Swiss terbuka, okey, caranya ialah Swiss ni kita kena buat dua dot. Dua titik ni. Okey. Ini wayar penyambung. Okey. Dan jika Swiss terbuka, maksudnya kita kena buka dia. Di sini, aliran arus elektrik tidak dapat mengalir kerana Swiss terbuka. Dia terputus di sini. Okey. Ini Swiss terbuka ataupun Swiss dimatikan. Okay. Satu lagi adalah Swiss tertutup. So, Swiss tertutup, cara dia sama juga. Kita buat dua bulatan ini. Okay, dua dot ni. Wayar penyambung. Okay, Swiss tertutup maksudnya ini. Tertutup. Bandingkan dengan di atas. Okay, yang di atas adalah Swiss terbuka. Okay, elektrik terputus, arus elektrik terputus. Manakala yang di bawah, arus elektrik boleh mengalir melalui Swiss. Jadi mentol akan menyala. Okay. Atas Swiss terbuka, bawah Swiss tertutup. Okey, cikgu harap kamu semua akan dapat melukis simbol komponen elektrik dengan betul. Sekian dulu untuk kali ini. Jumpa lagi. Bye.